Betul. Aduh. Monster. Apa ni tak sangkut ni? Title lah tak naik. Sekejap. Allahu Akbar. Okay guys. Ni saya nak post guys. Ni saya nak post guys. So ada beberapa sikit ni memang ni semua orang punya. Okay? Semua orang punya. Aduh. Okay Ji. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang dah masuk pada live ni. 140 orang malam ni, 140 orang. Kalau boleh kita share lagi untuk jadi 250 baru kita cerita pasal Kamar Seni 12 tahun. 20. Kita share lagi. Dia naik title Naik tadi. Naik mana? title naik. Kamar Seni 12 tahun ada. You pergi kat atas belah kiri, you tekan arrow yang ke bawah tu, you tekan nanti dia keluar. Oh ya, tak berani tekan lah. Tekan tak pergi salah-salah ni. Tak apa. Okay guys. Jual kepek raya ke apa ni? Tak, kita sembang pasal yang orang cakap industri. Wih! Sangkut lah, internet lopek gila je ni. Ada. Tak, AG punya internet ni. Ni okey tak? Sekarang okey. Tadi sangkut je. Baik. When the phone and the rolling song and I feel like the sorrow. Kita nak cerita Kamar Seni tahun ni dah menginjak kepada 12 tahun. Tahniah lah Kamar Seni. Alhamdulillah lah. Kita daripada zaman yang orang ramai boleh berkumpul sampai zaman orang tak boleh kumpul lah. Orang tak boleh jumpa. Okey Ji, aku sebagai moderator malam ni aku nak tanya kau lah. Kenapa startnya Kamar Seni? Why you so want to open a recording or jamming studio? Practice. Oh yeah, okay. Kamar Seni start dulu masa tahun 2006. Masa tu dekat Lestari. Sebelum lagi sebenarnya. Masa kita start Lestari tu, masa tu kita baru try record band lah. Dulu more tu buat production sendiri. Masa tu aku dengan Faris lah. Faris kira kawan aku paling lama sekali lah daripada kawan-kawan yang aku ada. Faris Awam Band je? Faris Awam Band. Okay, ni transkrip. Saya ada soalan. Macam mana dapat nama Kamar Seni? Sabar dulu. Alah, kelang kabut lah kau ni. Sampai ke tajuk tu. So, masa kita start buat kat rumah tu, kita ada kawan seorang, dia lari rumah. Dia merajuk dengan mak pak. Ji, cerita tu skip lah. Okay. Orang cerita pasal Kamar Seni, kenapa? Aku tanya kau kenapa? Kenapa kau nak buka studio, kau nak bagi servis studio ni kat orang? Kenapa? Kenapa kau tak buat kat rumah je? Kat rumah tu lagi save cost, lagi macam orang cakap boleh buat duit lah kat rumah je. Tak payah studio ni merepek lah. Kenapa? Kenapa Kamar Seni tu? Kenapa? Dulu dekat rumah, aku bela kucing 20 ekor tau, rumah apartmen. Cerita sekucing lah. Kau ni apa benda lah? Klien mai. Bila klien mai rumah, kucing 20 ekor. Macam mana kalau klien tu allergic ke, tak boleh tahan bau ke? Ini bau durian memang tak tahan, ni nak bau kucing pula. Tak boleh lah. Betul. Macam aku tak boleh bau kucing ni. Tu antara sebab-sebab dia. Lepas tu, masa kat rumah, kita tak boleh explore banyak benda. Masa tu kita terlalu seronok rekod drum live. Kita pergi studio lain. Seronoknya pergi studio King masa tu, rekod kat King.
Aku rasa satu hari aku nak ada studio, aku nak record drum live, aku nak miking drum, mic yoga pun yoga time tu pakai lah. So kita record. Masa dulu awal band record kat rumah aku kan, record drum Betul. dekat King. Theatrical. Bukan. Zahid. Theatrical lah. Tactical betul. Masa tu lah aku dapat file drum kan, macam masa ni file drum lah. So dulu aku dulu mixing engineer kat rumah kan. Betul. Sebelah bilik buat programming, sebelah bilik ni record. Oh, busy je orang cakap, busy lah, busy. Rumah tu busy lah. Ada Okay, kalau call tu memang tak angkat lah. WhatsApp pun tengok lah. BB pin dulu apa? BBM. line hang teruk lah. Line aku okey. Line aku okey je. Kau main buat hal je. Okay. Line aku terbaik. Okay, kalau ingat dulu band kat rumah siapa? Rabias. Rabias. Yang Rabias. daripada abang botak tu. Alah, Lopek tu nasib baik je lah. Mat panggil dia buat video. Kalau tidak, tak apa lah. Abang botak. Dia standard orang Melaka lah. Standard orang Melaka. Lepas Frasa kita rekod, ada lagi band lah masa tu. Tak silap aku band metal tau. Aku tak ingat lah. Aku tak ingat je. Kalau Excel tu ada, mesti ingat semua. Excel tu start kan masa ni. Yelah. Rumah mana Excel? Rumah. Siapa lah lagi rekod? Lupa lah. Time tu pun Fin rekod. Mana ni? Rumah aku Fin Mai ke? Ya, dulu. Aku ingat Echong dengan Lalo dah. Oi. Okay, teruskan. Ramai cakap line aku sangkut. Line hang teruk je pak. Line Aegis. Come on Aku lagi. connect wifi okey tak? Ni aku dah connect wifi. Aku rasa better kan. Kot. Weh, Echah dah. Echah cakap bodoh. Dulu kita rekod Echah. Tiba. Kena mampus. Aduh. Okay, Jenny tu sambung. Masa Okay, tu apa yang trigger kau nak buka? Aku kena buka je kat studio ni walau macam mana sekalipun. Sampai masa dekat depan rumah Lestari kan mereka buat bangunan. Masa tu Cubistro tak ada, tak ada. Memang betul bangunan baru. Masa tu aku rasa dengan duit apa yang MCP, duit recording, duit session apa semua, aku rasa aku nak invest duit ni, ambil bangunan, ambil itulah sewa lot. So alhamdulillah lah bila jumpa ejen yang betul, owner yang betul, dapatlah apa lot yang duduk kat corner lot cantik lah. So kita start buat kamar seni lah masa tu. Maksudnya kamar seni kamar nak cerita panjang. Kalau nak cerita kau kecil. Okay. So perjalanan buat dia tu start pada 2007. 2007 kita start renovation November. Vape 69 ada tak time tu? Vape 69 tu jiran kita orang tau. Dah ni, Kipistro tak ada tau. Kipistro tak wujud. So kita buat kamar seni masa tu, construction start November, siap Mei. Pasal apa lama sangat buat? Pasal macam-macam jadi. So macam-macam jadi tu, macam-macam kerugian lah berlaku sampailah settle. So kita buat studio pada tahun 2008, kita start operasi 2008 Mei. Yang mana betul. Buat tak silap aku Bliss Lipstick dengan album dari Konkreti. Yelah tu, betul lah tu. Satu monitor duduk atas speaker. Aduh, bangang gila. Apa punya ajaran Macam kamar seni. Dia nama kamar seni ni sebab masa start kamar seni kita dulu ada team tau. Team kita dulu aku, Uli yang akan jaga bahagian audio. Lepas tu ada Iwan dengan Boboy. Cerita kelakar Iwan dan Boboy.
So depa ni yang patutnya buat dulu kita orang buat dua bahagian, dua department. Satu department audio, department visual yang mana buat shooting dengan benda-benda Photoshoot untuk memang album. kat belakang tu ada white studio apa semua. Tapi cool lah kita dulu time tu ada siapa? Nak ada benda tu. Benda apa? Yelah, maksudnya studio yang dua studio tu lah. Time Audio tu dengan visual tu. Shit, apa nama band Mak Saleh tu? Oh, Ni Boys Like Girls. yeah, Boys Like Girls. Oh, my shooting lah masa tu. Tapi yang ni tak super macam dulu kan. So kita cerita. Benda dulu ni dah habis lah Haji. Apa benda dulu. Dia bolehnya jadi kita ni aku nak pesan semua orang lah. Kita kalau meningkat dewasa sebagai apa penggiat seni ke siapa ke, jadilah seseorang yang memberi inspirasi. Sampai ketua hang asyik cerita zaman kegemilangan je. Elakkan benda tu. Betul, betul. Annoying saya. Yes tu, annoying tau. Benda dah habis. Benda kalau kau nak hidup dengan sejarah kan, kau pergi duduk dalam hutan lah. Jangan sangkut. Okay. So 2008 start lah recording sampai 2000, aku rasa tak lama, 2009 the peak, orang kata apa, peak orang kata apa, biggest call tu dia dekat 2009 recording memang barai weh. Aku ada satu session tu aku tidur hampa rekod. Aku bangun rekod lagi. Ni apa tu? Aku tidur. Apa rekod lagi? Ni MyStar LG kan? Bukan MyStar LG, aku tak ingat lah. Tapi ni apa band vocal group kot tak silap aku. Yelah, Roman. Bukan Flava. Roman tu selepas tu. Lena dah tina. Berlaya-laya. So, aku punya betul komen ni betul. Sorry yang pada yang baru masuk ni nak kami cerita sejarah Kamal Seni daripada 2012. 2008. So kita 2009 adalah peak apa biggest call ada 2009 tu ialah peak, orang kata peak studio booking apa ni ayat dia peak, bukan peak hour babi tu bulan yang orang bekerja lah. Aku sebenarnya kalau aku jumpa Excel tu best tau. Aku simpan. Okay, kami ada satu file Excel ni sampai tahun 2000 berapa. Memang kami boleh track balik siapa rekod. So, the best bila kita dah start rekod 2009 actually rekod Lonely Soldier Boy kan. Betul. Lonely Soldier Boy. Kita buat tu Indipritasi Piramli, betul. Lepas tu ada Imam Muda. Time buat Piramli tu banyak band main. So time tu banyak orang cakap pasal studio. So lepas tu Imam Muda. Ya Allah. Imam Muda tu yang paling gila. Imagine seminggu 30 imam dalam studio tu bercahaya. Suara aku pecah-pecah ke? Okay, boleh cakap ni. Aku nak pasang ni. So, masa tu, dalam masa yang sama, 2009 tu ialah tahun untuk Kamal Seni ni dapat job, simpan duit untuk tahun-tahun yang seterusnya lah kot. Dari dulu memang duit recording tu simpan untuk tahun seterusnya lah. Sebab apa yang apa yang Kamal Seni pegang dari dulu, kita nak sustain ni bukan sebab buat bisnes sangat pun, sebab kita nak tolong siapa yang memerlukan peluang untuk share produk yang sangkut diorang ada lah. Yang penting kita sustain tu untuk kita berkhidmat lah, macam tu lah. Yang ada job yang alhamdulillah untuk kita ushi-ushi, okay, alhamdulillah.
So apa 2009 2010 Hmm. apa yang nak cerita pasal recording ni? Sebenarnya recording banyak sangat ni nak cerita. Kalau cerita dia jadi macam cerita abang dulu-dulu. So kita jangan cerita. Lah, dah. Dia simple lagi. Okay, sekarang dah buka. So, macam mana kau maintain, sustain tu, studio tu? Sebab aku rasa ramai orang yang macam susah untuk maintain business tu lah. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama kat masa ni nak tolong orang, betul? Dan dalam masa yang sama kat masa ni kena ada duit juga untuk sustain tu. Macam mana kau divide benda tu? Benda tu cara dia kita letak target lah. Macam okay, katalah sewa 3,000 kan. Katalah sewa building tu 3,000, 1,500 ke perbayar elektrik gedebuk-gedebak. Maksudnya aku kena bekerja keras untuk mencari lagu untuk aku produce ataupun apa kerja-kerja lain seperti session untuk aku laburkan duit tu menjadi duit extra yang untuk menjadikan duit tu untuk bayar sewa apa semua, janji benda tu sustain lah. So bila benda tu sustain, kita orang kata apa kita boleh kita survive lah. Apa dia macam aku tengah tengok orang tanya. Kau cakap je, aku tengah tengok soalan-soalan ni. Macam kita cakap lah, apa yang rezeki dapat daripada job yang lebih tu, itu adalah orang kata apa, rezeki untuk kita beli barang lah. So kita tak ada buat loan ke orang bagi duit kita beli barang apa. Memang kita bekerja untuk cari duit untuk invest. Cari duit, invest. Kiranya duit ekstra daripada invest tu ialah duit untuk invest lagi lah, bukan untuk duit untuk joli-joli ke lah. Tapi sekarang ni macam aku macam interview kau lah. Tak lagi aku tiba hang ni. hang Chow tahu apa? Aku Chow masa masuk SDI lah. Yalah, tahu apa? Aku rasa 2015 je. Oh, 2015. Aku rasa. Sebab aku kerja SDI pun 3-4 tahun juga. So, kalau yang siapa tak tahu, dulu studio aku ada Ali dengan Cherry. Ali, Cherry Mazdo dulu antara sound engineer dekat Kamar Seni. Lepas tu, mereka pergi SDI Media. Cherry. Cherry pergi SDI. Lepas tu, mereka ambil semua orang daripada Kamar Seni pergi SDI. Tinggal aku seorang. Aduh. Time tu job tu tak banyak sangat kot aku rasa kat studio. Masa macam kita orang dah start part time tu ada satu time tu memang macam tak ada orang nak recording, tak ada apa benda pun. Macam kau punya job pun macam nak suruh jaga vokal pun macam 2 minggu satu. Betul. Tadi ada soalan dekat aku. Dia tanya macam mana sustain tu. Dia bila bisnes ni dia ada zaman gelap dia tau. Zaman gelap dia bila tak ada benda nak rekod lah. Betul. Apa yang aku buat tu lah. Aku akan labur duit daripada show aku lah. Maksud aku ada show hujan pun. Duit tu lah aku akan tolongkan masa ni. So daripada situlah Kamar Seni akan sustain dan akan ada motivasi dan usaha untuk ada job recording yang mana ada orang tanya SDI tu apa? SDI tu Subtitle Dubbing International. Dia company buat subtitle dengan buat alih suara dan buat script polish, benda-benda TV lah. Kalau nak tahu. So masa tu macam Cherry discover macam ada satu lagi macam industri diorang ni pula lah. Aku rasa benda macam tu lah. Macam music, ada industri music ni. Dubbing ni ada industri dia yang macam job yang memang sentiasa ada. So macam lepas tu dalam masa yang sama studio ni pun banyak dan engineer, diorang pun memerlukan engineer. So macam sini part time, ni part time sikit, ni part time sikit. So sebenarnya lari-lari lah. Tu Ahmad Dhani masuk tu. SDI. I love SDI, I love. So itulah dia tentang SDI tu lah. So macam ramai gila yang masa tu budak-budak tengah praktikal kat Kamar Seni yang
mostly yang praktikal kat masa ni lah, yang macam aku asut macam, kalau nak part time kat sini pun boleh part time ke? Macam tu lah, kat sini pun Ali adalah Ali asal intern lah kan. betul. Ali asal Ali. ni intern lah. Kita Semua kalau intern. Intern kami dari dulu kan. The first intern adalah dari Lingkok Wing. Aku tak tahu dia pergi mana dah. Oh, Nas. Hari tu Nas. dia buat Grab je full time. Nas Hari tu- Faiz. Hari tu aku ada WhatsApp dia. Selepas Nas Faiz, kita Efri Arwis. Hmm. Sekarang Efri Arwis famous. Oi. Oi. Kau. Kau dia Warner Music. Ayo. Warner ni. Lepas tu, siapa lagi lah? Siapa lagi yang praktikal? Zikri lah ni dengan tak silap aku dia dengan Malaya apa nama? Zino Rocks ke apa? Tu. Siapa? Zikri, Zik. Aziz, tahu. Dia dengan siapa sekarang? Ni apa nama tu? Bukan Malaya, apa nama dulu Paranormal. Lah ni nama dia Zino Rock ke apa tu. So siapa lagi intern? Apa Apek dengan Wan. Siapa yang bagi? Tu lah, aku lupa. Banyak intern dulu ni, Sat. Apa nama yang atas? Kita Ali cerita yang Syariah atas. pun pernah praktikal kat sana ke? Memang Ali start dengan praktikal. Siapa lagi lupa lah. Ali rekod banyak tau dulu. Fauzia gabung dengan album Ali rekod. Nastia Ali rekod. Nastia betul? Apa lagi Ali? Banyak agak. Cerita sikit pasal industri tak? Kita cerita pasal kat masa ni dulu. Tak habis. Sebab topik ni pasal studio bukan nak cerita industri ni berat lah. Aduh. So, boleh. Selepas pada tu Ji, selepas pada budak-budak praktikal ni, apa yang terjadi dekat masa ni? Aku rasa tahun tu tahun Benda soalan. yelah, maksudnya macam budak. Yelah, maksudnya engineer banyak dah tak ada. So macam business tu tengah slow. So apa yang buatkan kau lagi struggle lah untuk kau sustain lagi? Sampailah ada time yang macam memang ada job sikit. Konsep sustain ni macam kita cerita daripada tadi. Sama aja. Dari dulu macam tu juga. Sampai keluar ni, kita sustain sebab kita nak apa? Tadi aku cerita baru apa tu. Kita memang nak sustain. Kalau tak ada, kita usaha sampai boleh lah. Macam tu lah. Cari kerja lah. Kita cari buat kerja. Selalunya ada je. Dia macam, bila tak ada, kita sampai macam, apa ni? Sampai tak, pasal pun tak ada apa ni. Kita kena cari kontak orang baru ada. Tapi bila ada pula, studio. Kita kan? Pula, apa ni? Tapi itulah perjalanan tu best tu yang hang tak hang kata apa orang kata apa inovatif lah orang kata. Betul rakyat aku pun tak tahu belasah. Betul je. Lepas tu adik pun masuk praktikal. Dan secara tak langsung Hanis Azman pun daripada badan-badan praktikal lah. Badan-badan praktikal BBP. Yang hang tak ingat, yang paling ingat siapa praktikal yang tak guna kali. Kejap je, aku tak ingat. Siapa tak ingat. Kita first time ambil intern yang lain daripada scope music ni last year lah kita ambil Ain. Last year lah. Untuk shoot video. Best juga macam tu. Tak pernah pula. Menerokai industri yang macam tu. Kalau hampa tengok dalam KSSLS kan yang video pelik-pelik terloncat-terloncat tu dia lah. Apa makan Thanos. Hisap Thanos. Dia tanya Huzai staff kat masa ni ke? Dia freelancer lah. Sebab kat masa ni ramai je ambil freelancer mixing engineer. Huzai dulu fasa kat masa ni selepas fasa aku jadi mixing, aku kena Huzai masuk kat masa ni. So aku rasa apa yang membentuk sound kat masa ni dulu ni Huzai lah. Dia start Huzai tu sampai last dia buat dengan kita is Loco.
Loko punya album. Loko punya album, first album. Tapi ada lagi, lepas tu ada beberapa recording macam Moderate aku rasa buat dengan Huzai lagi. Itulah perjalanan Huzai lama juga, dari 2000, daripada ni pop konspirasi. Oh iyalah tu konspirasi. Pop konspirasi lah yang Cherry bawa ke studio, di mana masa tu aku kenal Jeng. Jeng masa tu session untuk pop konspirasi. Itulah bermulanya team aku dengan Jeng ni. Sampai satu masa kita ada siapa lagi? Kita ada fellow arranger kat studio ni. Jeng masa dulu lah. Jeng, Ahmad Habib dengan Rudy Nastia. Siapa lagi? Kami je lah kot. Kami je yang mau tu buat production, arranging. Lepas tu fellow engineer Uli, Ali, Cherry, Zik. Siapa lagi? Anis lah. Yang lain macam tak boleh pakai lah. Macam tak boleh panggil. Aduh, busy lah. Macam tak sustain je. Okay. So benda tu lah yang membuatkan kamu sini tahan kan sampai sekarang, aku rasa. Dan program KSSLS yang tak sampai lagi KSSL, jauh. Belum lagi. Ui, jauh. Ji. Alamak ji, tercepat. Pada tahun 2012 kot, 2013. Morning Rocket masuk ke tingkat bawah. Okay Ji, Morning Rocket aku serahkan 100% pada kau cerita. Apa? tak ada cerita apa pun. Morning Rocket adalah sebuah syarikat yang diurus oleh Dimas. Yang mana mereka orang kata hub, bukan hub. Dia macam, apa orang panggil distro Distro betul. Dia jual t-shirt, jual merchandise apa semua lah. Sebab dulu ada case tau, sepatutnya bawah Kamar Seni, studio yang atas tu, patutnya kat bawah ada orang nak ambil buat karaoke dengan studio jamming. Betul. Orang tu jiran-jiran kami juga. So kami nyaris akan berjiran dengan satu jiran yang aku rasa akan mengganggu kehidupan dan yang susah. Dekat situlah keputusan mana aku pindahkan Morning Rocket ke dari depan ke bawah studio, dan abang tu ambil dekat sana. Lepas tu dengar cerita abang tu pun dah pindah, tak tahu kat mana dah. So lepas Morning Rocket tutup, aku ambil alih bawah untuk jadikan studio Kamar Seni yang aku expand jadi satu studio lagi kat bawah. Yang mana kita discover sound room, drum kat bawah tu sedap. So dekat situlah lagi serius untuk buat yang dekat tingkat 1 ni kan. Tapi aku dalam masa lepas pindah bawah, aku tak move on juga. Aku lagi suka duduk kat atas, sebab bila kat atas aku record, aku rasa atas tu punya feeling untuk record vokal dia lagi fokus tau. Sebab duduk macam bawah dia macam confused sikit, betul ke ni. Tapi lah ni aku suka lah bawah tu. Bukan maksudnya masa transition tu aku tak biasa. So Alhamdulillah lah. So bawah pun dah bertahan 2014, 15, 16, 5 tahun dah. Alhamdulillah. Lama bertahan je. Iya, bila boleh Lama main. bertahan je. Okay, so lepas tu? Lepas kita dah expand bawah, kat bawah lah kita start buat sekolah. Idola kecil sekolah kan? Betul. Time tu kau busy, kau banyak gila. Aku rasa hari-hari recording dan arrange lagu dulu, yang macam cerita sikit je. Masa buat Idola Kecil ni, yang bestnya every week studio busy lah. Sebab apa? Sebab hari Sabtu Jumaat ke konsert Sabtu, aku tak ingat. Dia Khamis, Jumaat, Sabtu tu adalah hari yang kita duduk dekat konsert venue. Hari yang best ni Ahad, Isnin, Selasa sampai Rabu ni
budak-budak penuh kat studio. Sebut kita buat latihan, bodoh lah Uli. Okay, kita buat latihan. Okay. Kita buat latihan vokal, menyanyi, recording. Tapi yang challenge je bila kita konsert habis Sabtu contoh. Kita dapat song list hari Sabtu tu, hari Ahad dah kena buat sebab hari Isnin budak-budak dah kena masuk kelas nak nyanyi lagu untuk next week. Betul. Itu challenge lah sebab lagu kan sikit. Masa tu aku, Jeng dan Rudy lah. Kami kena bahagi lah. Kalau 12 orang tu bahagi 3 buat Dalam cepat masa lah. Okay, dalam masa tu juga Nastia dah recording ke belum? Nastia 2000 apa rekod lah, 13. Nastia dengan Dish aku rasa paling lama rekod. Betul. 3 tahun ke 2 tahun. Lama Lama gila. Mazdu pun lama tak? Masa tu sedih. Album Mazdu aku rasa dari studio atas sampai ke bawah. Kan sebab kena Studio atas ke bawah. virus tu. Lepas tu nak jadi cerita habis rekod album Mazdu dah habis lah, dah tinggal nak hantar mixing. Kita kena virus. Bukan COVID. Ini server. Apa nama dia? Ransomware server. Ransomware. Betul. Kita kena ransomware tu memang dah tak boleh buat apa dah. So nasib baik kita dah ada backup music dan dah rekod dah siap. So kita terus rekod vokal saja. Tapi tak susah sebab Mazdu dulu Ali rekod sendiri. Betul. Masa dekat atas pun aku dengan Ali rekod. Lepas tu bila dah tahu file labaran kan, aku cakap mampu kau rekod sendiri lah. So dekat situ dia yang dia pergi studio. Habis kerja je dia pergi studio ataupun sebelum kerja dia pergi studio untuk rekod vokal lah. Kalau hampa nak tahu album Mazdu tu, Ali rekod vokal dia sendiri. Sendiri Sendiri. Tekan rekod, nyanyi semua sendiri. Sendiri. Dia tune semua sendiri. Faris Awan Band siapa? Faris Awan Band, penyanyi Awan Band. Dia Okay, ada Mat Teh, dia ada Pak Long, dia ada Pak Cak. Kenapa rekod sampai lama macam tu? Sebab kalau rekod dia sebenarnya kan untuk mencari bunyi dengan nyawa satu benda tu, kalau kita tak puas dia jadi lama. Tapi dengan pengalaman buat album lama ni, kami belajar untuk buat album cepat selepas tu. Aku rasa lepas tu, since kita experience masa tu, Dish dengan Nastia buat sampai 3 tahun punya recording tu, kita record album siapa lepas tu semua sat je. Kita dah tahu dah apa nak kena buat, apa susunan dia, kita dah ada blueprint macam mana nak record album yang cepat tu. Betul. Yang penting sebenarnya record album masa kita buat album ni, yang penting pre-production tu. Masa kita buat pre-production tu, ramai orang tak tahu buat pre-production ni bukan buat demo. Sebenarnya kita buat exactly apa yang kita nak dalam album tu. Sebenarnya apa yang kami buat pre-production album yang release tu, 90%, 95% album tu memang dah macam pre-production tu dah macam album. Betul. Sebab nak praktis kan, nak biasakan dengar sound tu, main sound tu, main tone tu. So bila masuk studio untuk recording, dia lagi cantik dan firm dan lagi cun lah. Lepas tu bila kita buat pre-pro masa buat Mazdu, aku eksperimen satu benda. Macam kita tak pakai satu tempo kat satu lagu tu. Macam aku buat tempo track, bila masuk verse kita ikut feel Ali tu. Okay, Ali nyanyi ni, okay tempo. Memang tempo track Mazdu dia tak satu tempo straight je semua. Sebab tu kita dapat nyawa tu, macam dapat dia punya groove. Itulah. Lepas tu seterusnya kita buat album yang album Fin pun antara album yang menarik kak. Album yang aku suka kak. Banyak eksperimentasi yang kita buat dalam album Fin tu. Dengan Fin pun dia bebas, dia lepas apa nak kita buat je. Sebab tak ada limit, tak ada garis, orang kata apa. Tahu kan. Dulu banyak je. Kita AF pun kita buat kan. AF banyak. Jangan Li, aku dah cakap jangan cerita abang dulu.
Okay, bangun dulu. Okay. So sekarang ni kita ke depan dan terus ke depan dan sampai ke Masdo. So macam ramai ada orang tanya macam okay, kita tengok soalan Tengok soalan je. Orang tanya ni kita kena tengok. Oh, Jezwan. Waalaikumsalam. Muharis Yaakob. Apa lagi tu? Koma oi. Apa khabar J? J pun antara orang yang main rekod. Aku tak lupa J sebab dia antara klien yang main rekod, lepas habis rekod dia bayar. Oh, cantik. Dia pegang RM50 tebal tu. Berapa jam lah ni? Oh, aku ingat benda tu dalam drama je. Rupanya real life ni. Berapa jam lah ni? Betul memang ada scene tu. Aduh. Sial lah. Rekod dekat kawasan ni berapa? Okay, kejap. Brother AG nak jadi anak murid. Apa komen selepas melihat review Uncle album apa ni? Review Uncle album Jalan AB. Oh, tak tengok lagi tak tengok habis. Review Uncle. Oh, belum tengok ah. So producer tu macam mana? Producer kilat. Ipin. Ui, Allahu Akbar. serius Oh, Hot FM Mashup dulu projek kat masa ni. Betul. Hot FM Mashup. Hot FM Mashup tu best agak tu. Itu time tu semua orang macam aku ingat lepas kita buat mashup tu semua mashup. Semua mashup. Di mana-mana kita nak mashup. 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 Last sekali mess up. Apa Ipin cakap apa tu? Weh, soalan aku tak nak jawab ke? Apa soalan? Apa tak producer? Habis tu apa kerja producer? Apa kerja producer? Kita nak ceritakan Ini, masa ni. Kita ceritakan masa ni lah. Okay, so siapa tu? Okay, AJ. Okay, Ji. Unplug Astro, Unplug Astro kat masa ni kita buat 5 season. Kita buat Unplug. Gila tu zaman tu. Unplug pun antara Unplug yang mana Unplug ni more aku suka Unplug ni sebab ni Zack lah. Ini banyak buka Zack. Zack Zaini. Siapa tak kenal Zack Zaini boleh follow Zack Zaini. Dia memang dia music director untuk Unplug. Unplug je. Dia memang terbaik bro. Dia tak mau buat Unplug juga. Unplug tak ada dah. Lepas tu ada Pesta Muda-Mudi. Pesta Muda-Mudi kita bawa keluar barang. Kita buat macam music everywhere. Buat kat luar. Tapi orang tak tahu sangat Pesta Muda-Mudi tu. Rindu korang weh. Izzuan. Rindu kat masa ni. Rizwan. Izzuan lah. Izzuan Firdaus. Dulu rekod Firdaus pun best agak. Kita tengok orang ramai dulu kita rekod orang nasyid ni sebenarnya mereka ni taklah nasyid sangat pun. Masuk air ke? Mereka rock and roll ke. Tak ada main macam ni pun. Okay Ji. Soalan ni soalan lah. Okay, aku nak tanya kau lah. Soalan lah tu. Kenapa kau masa ni buat publishing? Oh, publishing daripada studio daripada studio practice, daripada studio recording, dan kenapa tak stay dekat recording je lah, macam biar recording je, kenapa nak buat publishing? Aku tergerak buat publishing ni bila kita dah start produce band. Bila kita start produce band, semua orang ada lagu kan, so setiap lagu tu perlu berada di satu bumbung lah. So dari situlah untuk menjaga lagu-lagu tu pada satu bumbung, dari situlah terwujudnya Kamas Ni Publishing. Sebab time tu kita ada Kamas, masa tu kita release Fin 10 lagu, Sunastio 10 lagu. Kan benda tu dah cukup untuk buat publishing. Kita buatlah publishing lepas tu. Itulah sebab apa? Kenapa publishing? Sebab nanti takut Kamas Ni macam tak lepas ke, macam mana ke? Adakah business publishing tu jauh lebih banyak daripada recording ke? Kenapa publishing? Sebab kalau ini kalau kita cakap kan, sebab kita nak bayar writer ni daripada collection. Macam kalau writer tu dia tak ada publisher lagi, macam banyak publisher yang ada ni, mereka tak bagi duit publishing dekat writer. So sebelum writer yang berpotensial ni pergi ke arah situ lah, terkena dengan orang macam tu, baik kita jaga orang-orang ni di jalan yang benar lah. Maksudnya bila kita collect duit publishing, kita bayar writer tu apa yang collection yang kita dapat. So
Daripada publishing tu juga royalty tu untuk bagi mereka semangat untuk buat lagi lagu. Bagus lah masa ni. Siapa artis recording yang paling mencabar nak handle sepanjang Kamar Seni record? Isma Yusof. Isma lah best lah. Isma Apa best pula? lah. Ni Eri Putra, sorry. Eri Putra. I have to. Eri Putra. Tapi kalau tanya soalan ni sebenarnya banyak yang mencabar sebenarnya. Ada yang tak boleh nyanyi langsung, ada yang tone deaf. Tapi kita ada kepakaran untuk tune vokal dan jaga vokal. Sebab kalau kita tak ada kepakaran tu, Jaga pula. kena macam mana kita nak apa, orang kata selling point sebagai studio kan. Maksudnya orang tahu pergi studio ni apa special lah. Oh, dia jaga vokal best. Dia tahu nak silat masa time buat rekod vokal. Macam tu lah. Shot peti ais Baik Ji. Minum dulu. AG siapa musician dan penyanyi yang main studio sekali rekod je? Banyak. Dulu rekod lantak kalau Jeritan Batinku one take je tu. Betul? Sebenarnya Jeritan Batinku tu aku rekod line one take untuk buat guide. Maksudnya guide tu aku nak buat arrangement. Last Kali kali dia dah pakai take vokal. track guide tu pakai. Ada Muhammad Badli Shah Kamar Seni tak buat Dolby E ke AG untuk Astro. Menuju ke situlah satu hari. Biasa rekod vokal siapa jaga? Tengoklah dari dulu ada Uli jaga, aku jaga, Rudy pernah jaga, Jeng pernah jaga. Tapi lah ni kita bagi semua kat Anis. Sebab dia vokal pun bagus. So jadi InsyaAllah lah kalau rekod vokal tu memang suara sedap. So kita macam Anis buatlah vokal-vokal ni Anis. Kalau dia apa tengok kalau signal tak ada tu dia kelang kabut lah. Album Yuna lepas first album dia, semua album yang rekod kat sini kita buat lah. Kita buat dekat Kamar Seni. Yuna betul. Yuna antara yang tak ada lah one take tapi senang lah rekod dia. Sebab senang dia bagi pilihan dekat vokal tu. Satu lagi yang maybe orang tak tahu, masa rekod Yuna mostly lagu yang kita rekod tu dia tak main, dia macam mana dia main studio, ada lagu ni lah kita nak buat lagu ni. So aku main piano ke main gitar ke, dia nyanyi dengan lirik straight. Okay ni lagu ni macam ni, nyanyi. Okay terus rekod. Tak ada yang macam dia bagi lagu kita tolong buat nak arrange lagu ni macam ni. Tak ambil masa lama lah. Kita buat dari scratch dulu. Recording hujan ambil cas tak? Mestilah bayang. Apalah tak bayang. Aduh. Hujan dulu yang bayang is Morning Rocket. Lepas tu hujan buat dengan apa nama? Jika Sempat Kamar Seni Bear Cost. Jika Sempat daripada Kamar Seni. Yang album lain yang lepas tu Start Suria, Hujan Selasih lah, Hujan Company Hujan. Album Amir Jahri. Amir Jahri pun best. Amir Jahri kalau yang tak tahu, kita dah buat lagu Amir Jahri banyak dulu sebab masa nak buat album dia nak shortlist sampai dapat lagu yang best tu banyak lagu yang direkod. Apa lagi ni soalan? Modal Kamar Seni bila dah 12 tahun ni agak-agak berapa duit dah habis? Haji. Habis semua bayar kat LHDN lah. kita dah simpan duit LHDN tanya duit kita bayar LHDN lah. Sangkut. Siapa yang selalu buat mastering untuk album-album yang ada? Kalau yang banyak lah. Taklah banyak maksudnya. Dulu banyak buat dengan Huzai. Lepas tu yang mana sekarang banyak buat dengan Ucup mastering. Ada juga album yang kita hantar luar macam Jika Sempat dua lagu hantar luar. Lepas tu album apa lagi ya? Tapi mostly semua kita mix master lah dulu. Betul. Jika Sempat rekod kat UK mana ada tak? Semua rekod kat studio.
Aizat Hamdan. Hamdan lah, bukan Hamdan, gila. Okay. Ji, kembali ke studio je. Ha. Sekarang ni apa yang apa visi kau je untuk studio? Apabila terjadinya PKP ni semua kan. PKP ni mengajak semua orang duduk rumah rekod sebenarnya. Tapi tahu lah, aku tak tahu nak cakap. Tak ada recording ni hari ni. Tak tahu. PKP ya. Yelah dengan Anak orang-orang. Anak macam mana? So sad lah kan. Kau kena sad sendiri lah. Semua orang apa affected. So buat apa kita nak merintih kesedihan dan mencerita pasal struggle, sebab semua orang struggle lah ni, semua orang susah. Jual kepek tak apa lah. Ada COD keluar lah. Alamak. Kena juga. Aduh. Cerita hantu kan masa ni. Mana ada hantu, gila. Ni pada pandai orang geng-geng post rock ni, dia suka buat kacau. Aduh, sekarang kita tengok soalan lah. So dekat sampai situ je lah Haji kan. Kenapa tak beli shop lot untuk buat studio AG compare sewa? Sebab masa nak beli, dia tak jual satu lot. Sebab dia bukan strata yang jual satu lot, dia jual satu building 3 tingkat. Atas sekali studio, lepas tu kita ambil bawah studio, lalu ni kita expand corner lot, ambil buat angkasa. Bawah adalah bengkel dengan kedai runcit. So kalau nak beli, dia kena beli satu bangunan. Dia tak jual satu lot. Aku dah tengok depan tu, yang tu dia jual by lot. Tapi pro cons dia, hang beli tapi lot hang besar, cantik, murah, tak mahal. Aku tengok harga dia berpatan, tapi problem dia balik, dia ada management dia akan kontrol. Oh, hang tak boleh rekod sampai pukul berapa. Dia akan ada benda-benda tu pula. So itulah, melainkan aku cari tanah buat studio macam tu lah. Elmi tu sial. Hantu ni atas katanya ada di. Oh, ni Oh dia? yang tekan. Alah ni testimoni. Kamu lelaki ke perempuan? Oh. Saya. Betul tak? Aku nak tanya Ji, mana pick kau? Ni? Tak, pick yang order itu. Yang untuk dibuat merchandise. Aku rasa ada orang ni, tak? Tak silap aku macam tergantung lah benda tu. Uli dia nak berniaga pick aku. Tanya dia berniaga kepek je ke? Come on guys. AG merchandise. Okay, pick dah ada. Kotak? Kotak tak boleh order lah, Cina tengah tak boleh ship barang. Oh. So kiranya barang dia tersangkut lah. Tak tahulah cerita dia macam tu lah. Allah cerita. Patutnya toko kotak tu lain cerita dari China. Alamak. Tak boleh save lah live ni. Aduh. Corona. Tak ada, dia tak sangkut kat kotak lah. Susah tak rekod Venopin Solitude? Tak susah, senang. Semua alright. Tak mau buat compilation Hujan Zaman versus ke tak tahulah. So sampai di boleh. situ lah. Aku nak tutup mukadimah masa ni, Ji. Nak pergi mana pula? Yelah, jawab soalan lah. Tengok soalan banyak ni, Ji. Soalan tu sambil-sambil lah. Okay, sambil-sambil. Okay, baik. Soalan boleh je kita cerita bila cerita soalan. Macam mana nak dapatkan price list untuk buat recording kat Kawan Seni? Boleh ada number tertera dekat setiap akaun Kawan Seni tu, contact je. Suruh kami kod apa harga. Sebab kita ada recording, multi-track, live recording. Kita buat shoot juga kalau nak shoot. Tapi depends lah nak pakai shooter daripada kami punya team ke, team kami hashtag media lah. Ilmu punya team akan shoot. Lepas tu apa nama? Nak buat VO, film score,
So forth. Banyak lah. Okay Ji, cerita pasal KSSLS. Hmm. Bila start KSSLS? Start CEO, KSS. CEO AG Koko lah. Ayo. Fizal Muhammad tu ni, Ijal. Oi. Agak-agak lah. Ijal Bukan Ijal. Ijal je kot. FMC kot. Takkan dia keluar soalannya tu. Apa tadi? Apa KSSLS. 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 Dia apa? Keputusan dia. Aku cakap ni boleh tengok aku. Oh. Tengok Okay, aku. Okay. Ni adik ipar aku. Dia nak tanya soalan tapi dia tak tahu nak tanya apa. Main je lah game tu. Main je lah game tu. Okay Ji, cerita Ji. KSSLS adalah keputusan rambang keputusan decision rambang ketika kita tengok House of Vans punya apa? Ya, betul. Yang dekat internet tu yang nak apa nama vote tu. Betul. Dekat situ kita buka website tu. Awak? Dekat apa nama dalam website tu kita buka ada banyak band. Selepas kita dapat kita discover banyak musician wanted. Musician wanted, betul. Sebab tu lah. Sebab tu kita secara rambang dekat Twitter Elmi kata apa? Macam mana ayat masa tu? Hang cakap apa? So Elmi on, semua on, kita jalan. Aku cakap dengan Elmi, cakap bawa semua ni datang studio rekod. Sebab masa tu nak cari band aku rasa susah gila. Dan nak tunggu band datang untuk recording pun susah. So jadi baik kita yang approach band-band ni untuk rekod. Jom lah rekod macam tu lah. Aku macam buat studio tu studio aku lah. Cerita dia. Aku tweet dengan Elmi, aku cakap Mi, kau bawa semua band ni datang rekod. Satu lagi, sebab time tu weekend tengah cuti. Betul. Dulu kita ada weekend session kan. Weekend session banyak expose band-band. So macam tiba-tiba dia macam cuti kejap. Aku rasa tak apalah, kita buat something lah, benda yang lebih kurang. So itulah jadi KSSLS. So kita lepas tu bukan matlamat. Bukan tujuan juga ayat dia macam mana. Aku tak tahu sesuai ayat. Maksudnya kita buat KSS masa buat KSSLS ni adalah aduh Mi, tak boleh buat apa Mi. Mi tersial dia. Apa? Uli pandai ajak orang datang masa aku tak. Last day. Apa ada. Saya bagi semangat. Saya nak jadi motivator, bagi semangat. Okay, lepas tu kita buat KSSLS tu adalah untuk mengajak semua orang experience macam mana live recording. Macam mana live recording. Sebab kita selalu ingat recording adalah recording multi-track saja. Live recording ni sebenarnya penting juga sebab di mana live recording kita akan dapat lagi groove, chemistry band tu lagi lagi sampai. Betul. Sebab banyak orang yang buat recording multi-track sekarang aku tengok depa pergi studio kadang-kadang masa tu baru nak buat decision nak record line apa, nak buat line apa. So dia punya nyawa dia terkontang-ganting sikit lah. Sebab hang nak feel satu benda tu hang kena dah tahu dah, hang dah daripada base dia hang dah tahu dah apa benda dalam lagu tu. So bila kita buat tu orang tahu live recording ni sebenarnya lagi sampai lagi pergi lah. Lagi pergi lah. So satu sebab nak kita orang experience live recording. Satu lagi kita nak tunjuk lah, nak introduction lah kat orang. Okay, kat masa ni boleh buat live recording and sound dia macam mana yang hampa dengar dekat KSSLS lah. Kalau hampa suka, Alhamdulillah lah. Kalau tak suka, kita nak improve lagi lah. Just comment je lah, kita improve lah time by time. So tadi satu kita cakap pasal live recording, satu kita cakap pasal apa, studio punya sound tu. So satu lagi untuk memperkenalkan banyak-banyak band lah yang mana orang termiss ke ada benda-benda konten yang kita tak tahu, mana band yang orang tak tahu, time tu lah nak expose. Untuk build up traffic dekat KSSLS tu ambil masa juga sampai traffic dia dah cantik tu.
band mana potential lah kita try expose untuk dapatkan traffic yang best tu. Sebab bila kita expose je dekat KSSLS, viewers apa yang dah subscribe tu akan dapat tengok band tu banyak. So lagi cepat lah kita tolong band tu untuk spread dia punya music. Banyak gila kan band. Sebenarnya ada band yang dia approach tapi kita kena pilih. Sebab kalau kita tak pilih, so Betul. macam aku rasa band yang tak sepatutnya dia kena kecam daripada korang, Betul. kita tak payah expose. So benda tu memang kena pilih. Sebab kalau kita tak pilih, memang aku rasa tempat KSSLS tu tak sihat lah. Kita tengok juga kalau nak ambil band tu, kita make sure band tu perform live best. Betul. Dia tight lah, dia kena ada benda untuk dia share lah. Kalau dia perform tak okay, kerana dia bagi produk dia macam lagu dia okay, lepas tu tengok video live dia tak okay, ambil kita kena bagi motivasi untuk dia improve lah. Saat ni Mon marah ni, jawab soalan Koslo band ni mana. Dia dari tadi aku nampak soalan Koslo band ni dari Apa tadi tu? Rekod guna phone cucuk Eric je okey ke tak? Okey dah. Okey, tu jawapan dia okey. Okey kan nak buat. Nak cerita panjang pula. Aduh. Jadi cerita sikit favorite sessionist yang KS selalu guna untuk produce album single. Okey. Aku produce dari dulu, kalau aku nak record, aku try lari daripada banyak. Kita dengar banyak lagu pop yang kita dengar kat radio, mostly sessionist yang sama main. Untuk cari sound sendiri, aku cari team sendiri lah kan. So di mana yang aku ambil macam masa Jeng record drum, bass dulu sebelum Arwah Kelly, aku record sendiri, aku dengan Jeng, sama ada aku dengan Jeng. So dah jumpa Arwah Kelly dulu, memang tu harta karun lah. Betul. Aku Inilah dia. suka Jeng dengan Kelly ni yang best ni. Dia pemain recording, aku dah bagi arrangement. Okay, jom record. Senang je. Tu ayat aku. Yang tu ayat aku setiap kali nak record. Senang je. So Depa dah apa orang kata, dah tahu dah apa nak edit. Let's say form lagu tu kan, masuk letter A, letter B ke apa semua, dia dah tahu dah. Macam ada attack ke apa ke, dia dah tahu dah apa nak edit. So Senang bekerja lah. actually untuk menjawab soalan tu adalah Jeng dan Arwah Kelly banyak. Gitar aku record lah. Dulu banyak aku, Rudy. Kadang-kadang aku try Kazrin. Sekarang lo ni aku buat. Aku buat. Kenapa Badass tu dia kata bunyi dia bukan macam tu masa KSSLS? Alah, benda live kot. Dia tak boleh samakan. Tak, dia tanya kenapa band Sweet S tu dia kata bunyi dia bukan macam tu masa KSSLS. Jangan samakan live mix dengan album mix dengan live hall mix ke. Tak boleh samakan. So, aku tahu Sweet S actually Ucup buat kan Sweet S. Aku rasa aku tahu dia clean. Aku pun tak QC benda tu kan. Aku pun tak tanya Sweet S macam mana. Sebab aku trust every mix yang nak release tu mencapai dah dengar. Aku dengar macam okay, ni sedap. Dia bukan tak okay, tapi dia sedap. Weh, tinggal 34 saat. asal? Nak sejam lah kot. Sejam je dia padam. Macam Maxis lah. Lepas tu tak tahu nak cakap. So macam itulah. Sweet S. So tak apa, kalau tak okay, kita belajar lah. Bukan tak okay, tak sedap.